Wah, kita berbicara berkenaan dengan macam mana berhari raya terkejut, ada yang beraya di perantauan dan ada beraya ketika tugas dan sebagainya. Tapi kita nak bicara berkenaan bagaimana 2 tahun tu yang kita dah terlepas keceriaan itu dan kita bawa kepada hari ini. Pastinya kita tak boleh terlepas apabila kita berbicara tentang mereka yang pernah terkesan dengan COVID-19. Ya, dan ini implikasi yang begitu menginsafkan lah kan, dan memberi 1001 pengajaran kepada kita semua, dan saya percaya ini akan bawa pada satu dimensi Syawal yang sangat berbeza. Jadi kita nak bersama dengan seorang tetamu yang akan berkongsi dengan kita, iaitu Puan Norni Osman. Difahamkan ditidurkan 2 kali akibat daripada pandemik COVID-19 ini, dan juga telah pun berkongsi kisahnya di dalam sebuah buku ini untuk dijadikan pengajaran bersama. Kita nak bersama secara dalam panggilan video. Assalamualaikum Puan Norni. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya. Hari Raya. Hari Raya kita ya. Ya. Okey, Puan Norni Osman. Ni tadi Hanif ada tunjukkan sebuah buku. Buku ni saya tak tahulah, saya sangat suka dengan penulisannya, dengan penceritaannya, dengan bahasanya, dan apatah lagi bila kita buka saja selak muka surat yang pertama, baca ayat pertama pun kita dah sebab Puan. Kita umpama macam terus masuk ke dalam cerita itu di mana mengisahkan bagaimana pengalaman koma. Puan Norni 2 kali ditidurkan disebabkan oleh COVID-19. Mungkin Puan Norni boleh ceritakan pada kami dan juga penonton Malaysia hari ini sebenarnya apa yang dilalui ketika koma tu. Adakah ini memang antara sebab kata fasa 5 ya COVID-19 itu? Assalamualaikum ya semua. Benda ni berlaku exactly setahun yang lepas, masa raya, musim raya juga. Waktu tu di hujung-hujung raya, dan kami sedang ada satu mesyuarat yang agak penting sebab saya sebenarnya isteri seorang tentera ya. So kami memang ada buat satu projek untuk kebajikan isteri tentera. Jadi masa tu walaupun kita tak dibenarkan keluar sangat, tapi dah boleh keluar sebenarnya, cuma kena jaga SOP kan. Jadi saya rasa macam kami terpaksa buat benda tu sebab ada perubahan sebab PKP ni lah. Jadi kami terpaksa buat projek yang sepatutnya online, terpaksa jadi online. Jadi kami terpaksa bermesyuarat. Tapi dengan segala SOP yang kita jaga ketat dan sebagainya, itulah kuasa Allah, kena juga kan. So saya selalu anggap saya sebagai bukan terpilih lah Allah pilih saya. Saya rasa supaya kita boleh ceritakan balik. Puan, kalau nak diceritakan berkenaan dengan perkongsian ini, antara yang paling diingati sampai sekarang ni Puan, selepas setahun kabarnya kan, momen yang paling diingati, sebab kalau dalam buku ni memang banyak sekali lah, tapi yang betul-betul terkesan di hati Puan ni detik yang mana satu Puan? Bila saya sedar dari koma tu kan, masa saya kata macam ni rasa orang koma begini kan. Itu satu. Lepas tu saya kalau nak kira kesedaran saya yang paling besar ialah tentang kasih sayang lah. Ya. Itulah Allah situ. Pertama kasih sayang Allah kan sangat baik, maha baik Allah. Ya Allah dibagi segala keajaiban ini. So kalau nak kira macam tak logik, saya dihidupkan semula 2 kali saya koma. Tapi itulah kuasa Allah satu, dan kemudian kuasa kasih sayang manusia. Jadi macam mana keluarga dan suami yang sangat memberi perangsang kan. Alhamdulillah hari ini saya. Baik, dalam buku ni mungkin boleh saya bacakan sikitlah. Norni, you boleh dengar tak? Norni, you tahu tak you ada di mana sekarang? Ini first ni muka surat pertama kalau dapatkan buku ni, maksudnya itu menceritakan saat yang paling kritikal. Ketika itu Puan, antara Puan dah sedar daripada koma tapi tidak boleh memberi sebarang respon, sehinggalah salah seorang daripada jururawat kata dia respon lah. Mungkin ketika itu Puan ceritakan bagaimana kekuatan tu untuk beri respon tu. Okey, masa saya sedar tu, so bila dia cakap saya sekarang dah koma, saya dah 9 hari koma. So dia kata, Noni, you tahu tak you kat mana? So saya kata macam, bila saya ada kat sini? Bila? Saya cuba fikir, macam bila suami saya hantar saya ke sini kan? So itu satu. Kemudian, tapi ada satu bagusnya, doktor kat situ, tiba-tiba dia cakap, Noni, family you ada kat sini, diorang dah lama tunggu you. So saya rasa macam, family, tiba-tiba itu yang jadi semangat saya. Sebab saya kata macam, dan dalam khayalan saya rasa saya nampak suami saya dan anak bongsu saya
ada kat situ. Jadi saya nak bergerak, saya nak bagi tahu saya dah sedar, saya takut diorang tinggalkan saya kan. Takut diorang pergi, diorang ingatkan saya masih koma lagi. So saya nak, jadi saya rasa itu kekuatan saya yang pertama. Tapi saya tak pasti apa yang saya buat. Tiba-tiba saya dengar diorang cakap, dia respon lah. Apa yang saya buat kan? Saya rasa macam saya tak boleh buat apa-apa pun. Saya dengar tapi saya tak boleh buat apa-apa, tapi saya tak nampak. So saya tak buka mata lah. Tapi dalam khayalan saya lah agaknya, sebab kemudian baru saya tahu tak ada pelawat pun yang dibenarkan waktu itu kan. So, maknanya doktor tipu lah, dia kata ada family saya, tapi bagi saya taktik dia sangat berkesan. So boleh diteruskan untuk pesakit yang lain. Ya, Puan, selepas tahun ni dan pada hari ini dapat menyambut Hari Raya Aidilfitri untuk tahun ini juga, mungkin ada satu perubahan ataupun melihat kepada perspektif kehidupan yang berbeza pula selepas kejadian yang berlaku itu, Puan? Pertama, saya rasa apa yang berlaku semua ada hikmahnya. Ya, Allah jadikan semua, tak ada sia-sia semua. Yang kedua, saya nampak sekarang ni pandangan saya kepada manusia semuanya berbeza. Sebab saya rasa macam masa itulah kita rasa kebaikan manusia, nurse, jururawat, doktor. Saya punya hargai Allah sampai sekarang saya tahu. Dalam tu saya ceritakan yang dalam khayalan saya ingatkan saya ni di hospital swasta. Kan, jadi macam biasalah kita rasa kita dah bayar, so kita rasa macam kita nak layanan special bila diorang tak bayar kan. Tapi akhirnya bila saya diberitahu saat yang paling sentak bagi saya, bila nurse tu cakap masa saya minta invoice kan, dia kata tak ada invoice kan, dia kata kita hospital kerajaan semua cuma. Masa tu saya rasa macam ya Allah baik sungguh-sungguh. Maksudnya semua jururawat kita, semua doktor kita, so layanan mereka kepada semua pesakit, saya perhatikan sendiri, saya lihat sangat baik pengorbanan mereka. So saya rasa macam diorang ni korbankan masa keluarga siang malam kan, menjaga kita yang diorang tak kenal pun, tapi meninggalkan family kan. So saya rasa macam ada satu masa kan keluar viral tentang nurses, jururawat di hospital kan, yang kena kecam kan. Saya rasa sedih lah, sebab saya rasa sebenarnya diorang tak tahu cerita sebenar, orang luar tak tahu. So kita yang duduk dalam hospital tu memang kita sangat menghargai jasa-jasa peran lain ni. Memang sangat baik, memang sangat kiranya umpama peluang kedua yang membawa satu lagi kehidupan baru, pandangan yang baru, dimensi yang baru kepada Puan Nurni juga. Puan Nurni, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian ini. Tapi apapun kepada penonton MHI, saya nak seru jugalah sebenarnya boleh dapatkan buku penulisan sendiri Puan Nurni, Terima Kasih Allah Saat Ruh di Sepadang Barzah. Ini kisah benar pejuang COVID-19. Mungkin bukanlah saya nak cakap sebab Puan Nurni ada kat sini tak. Bila saya baca baru buku surat pertama, memang saya tahan air mata untuk terus membaca tu. Takut nanti cair makeup. Ya, betul, dan lebih menarik ini penulisan kali pertama tau. Dengan penggunaan bahasa yang cukup sampai kepada kita. Terima kasih sekali Puan Nurni. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya semua. Selamat Hari Raya. Ya, okey, itu dia Puan Nurni Osman berkongsi kisah dengan kita berkenaan dengan pengalamannya lah kan. Sebab kadang-kadang kita dah memang diberikan pelbagai kelonggaran, tapi kadang-kadang kita lupa berkenaan kisah perjuangan ni. Raya dengan COVID-19 yang masih lagi ada kan. Ini kisahnya yang banyak dikongsikan lah. Pastinya apa yang diberikan oleh Allah SWT tu, setiap daripada kita mesti ada perjuangan kan. Perjuangan kehidupan yang perlu kita tempuh dan kita perlu teruskan.